Kenapa yang kita kena hijrah ke arah kebaikan? Sebab kita akan hijrah ke alam kubur. Dan bila masuk di dalam kubur, dia bukan rumah sembahyang, dia bukan rumah amalan, dia rumah soal jawab muka nakir, dia rumah untuk cacing ular kala jengking, dia adalah rumah yang sunyi dan orang lain tak boleh bantu kita. Jangan duduk dalam kubur baru minta nak balik. Malaikat, nak balik. Awak apa kau balik? Nak sembahyang. Dulu kenapa tak sembahyang? Nak balik. Jeriklah kubur nak balik. Agak-agak malaikat kata, baliklah outing 4 jam. Kita ingat duduk dalam kubur boleh outing ke? Hari Sabtu outing, balik tengok duduk dekat ruang tamu di rumah dengan kain kapan gini, tengok TV. Isteri keluar dari dapur. Bila abang balik? Hujan kat kubur, lemas air suka. Dia balik kejap tu, malaikat okey lah. Tapi sebelum benang tu balik. Kau tengok macam itu. Kalau mayat balik, kita pun lari tu. Baca Yasin, orang mesti datang. Suami datang tutup pintu. Oh, tak mau lah. Kita ni dikehendaki waktu masih hidup. Waktu dah mati, cepat-cepat orang nak tanam. Kita ni disukai masih hidup. Bila dah mati nanti, sayang macam mana pun, ke kubur lah pergi dia. Sebab itu tuan-tuan, yang akan menemani kita ialah amalan. Maka Allah pesan pada kita, jom buat bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalan dia apa tuan-tuan? Bekalan dia ialah takwa. Tu bekalan dia untuk bawa dalam kubur. Nak hijrah jumpa Tuhan. Apa bekalan dia? Takwa. Apa yang ada sekarang ni yang boleh jadikan kita sebagai bekalan? Diri kita. Aku jadikan diri aku ni sebagai pembawa bekalan untuk akhirat. Yang tu yang kita sembahyang. Jangan buat maksiat, kita buat kebaikan. Yang kedua, apa benda yang kita nak bawa untuk amalan kita? Harta benda kita. Aku ada tanah, banyak keping tanahnya, aku wakaf untuk masjid. Aku ada harta, aku wakaf untuk Allah Ta'ala. Aku ada barang emas, aku bagi pada masjid. Tambahkan lagi, besarkan lagi. Inilah yang nak tolong aku dalam kubur. Diri kita, harta kita. Lagi apa benda lagi yang boleh tolong kita? Ni anak-anak kita. Tuan-tuan, mak kita dah meninggal, bapak kita dah meninggal. Tapi tuan-tuan sekarang berada dalam majlis ilmu ni, mak bapak kita sedang menikmati amalan yang kita sedang buat. Tadi kita sembahyang maghrib berjamaah, mak bapak kita di alam barzakh sedang menikmati anakku pus pahala. Habis sembahyang tadi tuan-tuan berzikir, mak bapak kita menikmati zikir yang sampai pada mereka. Sebab kita buat amalan. Bayangkan kalau kita buat dosa, apa yang sampai pada mereka pula? Bayangkan pula kalau kita yang mati, agak-agak anak boleh tak membekalkan pahala pada kita yang berpanjangan? Ini soalan yang kita kena jawab, tuan-tuan. Allah Ta'ala dia bagi, ada di kalangan kita Nabi, ada di kalangan kita syuhada, ada di kalangan kita orang soleh, ada di kalangan kita ialah orang siddiq. Benda inilah yang ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni dalam dunia saya nampak Rasulullah, saya boleh tengok Rasulullah. Nanti kalau saya meninggal, Rasulullah wafat, macam mana saya nak tengok Rasulullah lagi? Apatah lagi Rasulullah duduk di makam yang paling tinggi dalam syurga, macam mana saya nak jumpa Rasulullah? Rasulullah diam. Sebab apa Nabi diam? Sebab Nabi tak tahu nak jawab. Turun Jibril bawa ayat Quran daripada surah An-Nisa ayat 67-68 tadi. Allah Ta'ala kata, siapa yang taat pada Allah, siapa yang taat pada Rasul, dia akan dibangkitkan duduk dalam syurga bersama dengan para Nabi. Kita tak payah jadi Nabi, kita hanya taat pada Allah dan Nabi, duduk dengan Nabi dalam syurga. Jom tuan-tuan jadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasul.
Hijrah ke arah itu je. Tak susah. Awak tak payah jadi orang siddiqin. Tuan-tuan nak jadi macam Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, beratnya tuan-tuan. Oh, Sayyidina Abu Bakar, dia sekali sedekah seluruh harta. Kita nak sedekah kena lunjuk kaki, gagal dalam poket. Mana yang RM1 tadi? Ini ke kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ada muslim cantik. Tiba-tiba aku nak jadi Abu Bakar. Abu Bakar belah otak kau. Ketekut gila kau. Ada yang sembahyang Jumaat, orang muda edarkan tabung. Waktu khutbah dia buat keluar RM5. Ni RM5, aku nak bagi RM1 je, buat balik 4. Astagfirullahaladzim. Boleh kira bicara pula, dia buka tabung 4 ini satu. Macam mana nak masuk syurga kita? Kita macam mana nak jadi orang soleh? Macam mana nak jadi orang siddiqin, syuhada? Nak mati syahid? Nak buang selimut subuh pun susah. Tapi kita boleh duduk dengan para nabi, kita boleh duduk dengan para sahabat, kita boleh duduk dengan mereka. Bila Ustaz? Bila kita jadi orang yang taat pada Allah dan Rasul. Kita duduk dengan mereka sampai Allah kata wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman karib dalam syurga. Dia tuan-tuan jadi orang yang taat pada Allah dan Rasul. Nak jadi taat itulah yang susah. Nak jadi orang yang taat itulah yang payah tuan-tuan. Nak bayar zakat pun susah itu. Nak puasa pun susah itu. Dia tengok jam. Jam ni mati ke apa? Tak azan-azan lagi. Tu imam lambat azan seminit, dia pecat je tu gila. Sepatutnya masuk 7.11. Apa saya pukul azan 7.15? Pecat tu gila. Lambat azan 3 minit. Tu bila kata saya pun puasa juga. Saya pun nak buka puasa juga. Orang yang paling banyak korban tu Bilal bulan Ramadan. Dia bukan buka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia terus bang. Jarang tu imam tu Bilal tu stop. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia minum air Bilal. Ngok. Kita yang buka puasa ni pensan orang tu dah. Tak ada tuan-tuan. Dia terus 30 hari tuan-tuan. Dia azan tanpa dia buka puasa. Berapa ramai yang ucap terima kasih kepada Dr. Bilal. Banyak benda yang senang tapi kita tak buat. Apa benda yang senang tak buat? Nombor 1, terima kasih. Senang sebut terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jarang sebut. Abang-abang, sebutlah terima kasih kat isteri. Duduk atas katil tu, isteri baca surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk. Habis dia baca, kita menghadap pada dia. Leha, abang nak ucap terima kasih. Kenapa dia abang? Leha jaga abang, Leha jaga anak-anak abang, terima kasih. Oh, sama-sama abang. Kita tak boleh buat Leha. Besok lepas subuh meninggal suami. Patutlah dia minta maaf. Buat beat corporate. Jom kita minta maaf. Nombor 2, benda paling senang, minta maaf. Pegang tangan isteri, minta maaf setiap orang. Abang minta maaf jika ada salah apa-apa abang pada Leha. Abang minta maaf ya. Abang, kalau abang tak minta maaf pun Leha dah lama maafkan abang. Alhamdulillah. Sebenarnya abang nak nikah dulu dah pernah bulan. Sudah. Dia terajak pula, jatuh kaki pula. Minta maaf. 2 benda ni paling senang dibuat, tapi ramai tak boleh buat. Akhirnya dia mati dalam keadaan berdosa dengan orang. Dia berpindah alam dalam keadaan dia salah dengan orang. Macam mana kita di hari kiamat tuan-tuan? Ada dosa ngumpat. Nak cari dia di hari kiamat macam mana? Awak kata dia gemuk dan dia tak suka awak kata dia gemuk. Dan dia mati, tak sempat kita minta maaf. Minggu ni ramai benar orang suruh mati, orang terkenal. Aman Shah mati. Penyanyi 80-an Aman Shah.
Bila ku ingat, bila ku kenang, matilah. Berapa ramai yang ngumpat Ahmad Shah? Yang mati setelah Ahmad Shah siapa? Sami Bey. Sudah. Kerajaan tidak bertanggungjawab atas apa-apa kemalangan. Sudah. Dia matilah. Dia tak apa, tak Islam, tak lain. Ini hak sama-sama Islam ni. Ngumpat, dosa paling banyak kita buat. Akak-akak tak mencuri, akak-akak tak merogol orang. Jarang orang perempuan rogol orang. Akak-akak tak mencuri, akak-akak tak bunuh orang. Abang-abang sini tak tikam nombor. Kalau nak tikam nombor, mungkin dia kerja ni, takut orang nampak. Abang-abang takkan tikam. Dia tengok ustaz kita nak tikam. Dengan pakai jubah, kopiah. Beratur elok. Mana ustaz? Tikam nombor je. Takkan dia buat. Dan kalau betul dia tikam pun, Cina jual nombor, takkan jual. 22, 33. Cina tu kata apa? Encik, ini kedai number lah. Kalau pergi ke bak pos, ujung sana. Kita takkan mencuri.